Anda sedang menonton Fokus minggu depan. Saya Lukman Haris. Baik, bagi anda yang mungkin mengikuti Astro Awan ini sejak beberapa jam yang lepas, mungkin sedar bahawa Perdana Menteri berada di Sarawak untuk beberapa perkara. Khasnya perasmian pembukaan lebuh raya Pan Borneo yang begitu menarik bagi mereka yang tinggal di Sarawak dan juga di Borneo secara keseluruhannya. Sejak beberapa tahun lepas kita sering bincang berkenaan dengan Pan Borneo, akhirnya sudah semakin hampiri ke 100% lengkap lebuh raya tersebut dan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini. Perdana Menteri juga hadir perasmian Seksyen Pujut bagi pakej kerja Sungai Tangap di Jalan Pujut Link atau WPC 11. Saya mau bersama sekarang dengan Wakil Awani Borneo, Rudi Afandi Khalik yang berada di talian sekarang. Rudi, sebelum kita bincang lebih lanjut, difahamkan Perdana Menteri ada membuat pengumuman besar. Apa dia, Rudi, pengumuman yang dibuat? Terima kasih, Ruman. Ya, Perdana Menteri hari ini telah membuat satu pengumuman di Miri tadi bahawa Kerajaan Persekutuan telah meluluskan dua lagi projek mega di utara negeri Sarawak di kawasan Miri dan ke atas hingga ke Limbang, mengumumkan pembinaan fasa kedua, kelulusan fasa kedua projek Sarawak Sabah Link Road SSLR dan projek lebuh raya Trans Borneo. Projek ini penting kerana ia menghubungkan kawasan Miri, Limbang, Lawas terus ke Sabah. Ada dua opsi jalan raya yang dibina sekarang ini. Satunya adalah pengguna dari Miri dan Limbang Lawas boleh melalui negara Brunei Darussalam menggunakan laluan biasa Pan Borneo itu, menggunakan laluan Trans Borneo sepanjang 96 km. Dan yang baru ini, proyek SSLR ini ialah melalui dari Simpang Gelogos ke Long Lopeng sepanjang 77 km terus ke Sabah tanpa melalui melalui Brunei. Jadi ini memberi ruang pada mereka untuk tidak lagi menggunakan pasport setiap kali nak keluar daripada kawasan masing-masing, baik dari Lawas maupun ke Limbang. Menarik. Apa yang tahu atau apa yang dikongsikan berkenaan dengan tarikh-tarikh yang penting berkenaan dengan dua lebuh raya baru ini, tarikh dijangka selesai pembinaan dan lengkap siap pembinaannya dan sebagainya, Rudi, adakah ia dikongsikan? Okey, tadi Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan akan memulakan projek ini seawal tahun depan dan tempoh pembinaan adalah tempoh 3 hingga 5 tahun. Ini sebenarnya projek yang amat ditunggukan. Macam SSLR itu sendiri sebenarnya kalau kita melihat ia memberi manfaat kepada penduduk di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Dahulunya sekitar Mulu, Long Seridan, Nanggam Bendamit, Long Lopeng, Baklalan, Merarap memang susah nak ada jalan. Bergantung pada jalan balak. Kalau hujan putus habis. Kalau banjir, babai semua penduduk di sana. Jadi kali ini apabila jalan tersebut siap, ia akan memberi ruang pada mereka untuk lebih dekat kepada bandar-bandar, baik pergi ke Sabah maupun baik pergi ke Miri. Terlampau dekat apabila jalan raya itu siap nanti. Mungkin mereka di Semenanjung tidak begitu nampak apa impak yang akan dibawa oleh Pan Borneo dan juga dua lebuh raya baru ini, Rudi. Pada tahun 80-an dahulu pembukaan lebuh raya utara selatan sememangnya membuka banyak peluang ekonomi di sepanjang Semenanjung, khasnya di kawasan pantai barat. Banyak ekonomi tempatan yang diperkasakan, banyak perniagaan baru dibuka. Secara ringkas, Rudi, boleh gambarkan kepada kami bagaimana pembukaan ekonomi baru dan pemerkasaan ekonomi ini akan berlaku selepas pembukaan lebuh raya Pan Borneo dan juga dua lebuh raya baru ini? Baik, kalau dahulu kita melihat bagaimana lebuh raya Plus telah membuka ekonomi baru bagi penduduk di kawasan Semenanjung. Itu perkara yang sama berlaku di Sarawak apabila lebuh raya Pan Borneo dimulakan pada tahun 2015 yang lalu. Ketika itu masih banyak pihak yang skeptikal apakah Sarawak mampu untuk membina jalan tersebut kerana sejarah Sarawak begitu panjang sekali. Tetapi Alhamdulillah 2015 ia dicadangkan dan dimulakan pada Oktober 2015, 11 pakej keseluruhannya untuk laluan sepanjang 786 km dari Tok Lano ke Miri. Hari ini 4 pada pakej tersebut telah siap bermula pada 6 Januari 2019 apabila pakej di Teluk Melano dan Sematan. Ini pakej yang paling lambat di-award diputuskan telah paling cepat yang siap dan sehingga pada 26 Januari yang lalu kita ada 4 seksyen yang telah siap dan yang hari ini adalah yang kelima. Jadi ini adalah satu lonjakan kepada ekonomi bagi penduduk setempat apabila jalan siap, jarak yang cepat. Jadi satu, tanah-tanah semakin berharga, pembangunan dapat disalurkan dengan lebih cepat, ekonomi dari segi perniagaan, dari segi pertanian dapat dihantar ke bandar-bandar dengan lebih cepat. Itulah yang impak yang paling besar sekali dan tentunya tidak lagi rakyat yang berada di kawasan Sibu misalnya hendak bekerja di Kuching tidak perlu tidur di Kuching. Mungkin mereka boleh balik hari sebab jarak ke Kuching ke Sibu kalau dahulu 6 jam ke 5 jam
mungkin sekarang ini akan disingkatkan kepada 3 jam sahaja. Jadi jaraknya macam Melaka ataupun Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur. Itu impak yang paling besar yang telah dilakukan oleh projek-projek mega yang telah dilancarkan oleh kerajaan ini. Baik, terima kasih Wakil Awani Borneo Rudi Afandi Khalid. Kami sudah tentu di Astra Awani dan juga di Awani Borneo akan terus mengikuti perkembangan terbaru kerana penting untuk kita lihat sebarang perkembangan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi dirasai dan diberi kepada semua pihak di seluruh negara. Terima kasih kerana menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.